Apa yang ingin disentuh adalah berkenaan dengan dua ayat yang Nabi SAW suka membaca dan mengamalkannya pada waktu malam. Selalu kita dengar antara ayat ataupun surah di dalam Al-Quran yang digalak dan dituntut untuk kita membacanya ialah surah Al-Mulk, 30 ayat kan. Ada setengah surau kadang-kadang lepas daripada solat berjemaah isyak tu dia terus edar surah Al-Mulk. Ini satu pendekatan yang terpuji. Kadang-kadang kita nak baca sendiri-sendiri tu kadang-kadang tak ada motivasi kan, tetapi kita mai berjemaah di surau, lepas isyak sahaja dia pas salinan surah Al-Mulk dan dibaca bersama-sama. Itu adalah satu amalan Nabi SAW yang Nabi sebut antara kelebihannya adalah menegah kita daripada siksaan azab kubur. Perkara ni rasa kita maklum, tinggal lagi kita nak mengamalkannya ataupun tidak, kerana 30 ayat tu makan masa juga kan, makan masa juga. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada lagi yang kita boleh amalkan pada malam hari yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatahu." Yang bermaksud, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, 286 ayat. Jadi dua ayat yang terakhir, ayat 285, 286. Fi lailah, pada waktu malam. Kafatahu. Apa maksud kafatahu? Telah cukup baginya dengan keduanya. Telah cukup baginya dengan keduanya. 285, 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat tu kita yakin, saya yakin ramai yang hafal. Ayat yang menyebut bermula dengan pangkal amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya baca, saya tengok tuan-tuan ikut, maknanya hafal kan, hafal tu kan, alhamdulillah. Dan kadang-kadang kita bawa lepas solat, zikir, wirid dan sebagainya. Dan kita baca tadi tak lama, tak selama kita membaca surah Al-Mulk, sebab dua ayat saja, tak sampai satu muka surat Al-Quran itu. Jadi Nabi kata kafatahu, maka cukuplah baginya dengan dua ayat itu. Masya Allah, cukuplah baginya. Tinggal lagi kita nak faham apa maksud cukuplah baginya dengan kedua ayat itu. Fi lailah, pada setiap malam. Tadi kita dah baca, alhamdulillah kita lepas kan? Dalam satu syarah kepada syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut ada 7 perkara yang diberi syarah kepada maksud ungkapan kafatahu. Pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut
telah cukup baginya qiyamul lail, iaitu bangun di tengah malam untuk beribadah. Masya Allah, kan? Tapi jangan duk buat kata dah baca dah, tak payah qiyamul lail, cukup dah. Bukan maksudnya macam tu, kan? Qiyamul lail tu kena gagah usaha bangun. Tapi kalau kita tak bangun, macam cukup baginya qiyamul lail. Masya Allah, kan? Besar ni kelebihannya. Yang keduanya, telah cukup baginya untuk membaca Al-Quran sama ada di dalam ataupun di luar solat. Kita dituntut untuk membaca Al-Quran, dan apa yang dibaca 285, 286 surah Al-Baqarah ini adalah Al-Quran. Seolah-olah macam cukup baginya membaca banyak ayat-ayat Al-Quran pada waktu malam tersebut. Yang ketiganya, telah cukup baginya perkara-perkara yang melibatkan akidah, kerana ayat tersebut menceritakan tentang keimanan dan amalan secara umum. Mana Rasulu bima, kan disebut, kan kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, Rasul, kitab-kitab dan sebagainya. Kalau kita betul-betul menghayati, kita baca dengan penghayatan, cukuplah bagi kita sebenarnya. Penyaksian kita, keyakinan kita, kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada arkanul iman, kepada rukun-rukun iman yang disebutkan. Kemudian yang keempatnya, telah cukup baginya terselamat daripada segala keburukan. Insya-Allah cukup besar. Terselamat daripadanya segala keburukan. Yang kelima, telah cukup baginya terselamat daripada keburukan syaitan. Syaitan ni musuh kita yang nyata, dan kita baca dua ayat ni waktu malam, terselamat, telah cukup baginya terselamat daripada keburukan syaitan. Gangguan waktu malam ke, dengan mimpi buruk ke, insya-Allah terselamat. Duk tak duk dengar orang ketuk pintu ke, buka-buka tak ada ke, ada, kan? Ada orang boleh bagi tahu saya, kok daerah kita ni juga. Tuan-tuan jangan takut pula nah. Tapi kalau rasa kenal kat diri sendiri, bolehlah kita gunakan ayat ini, terselamat kita daripada godaan syaitan, kan? Itu dari sudut nyata, dia digatai tangan kono nak main nawak dengan kita, kan? Tapi hak jenis bisikan pun ada juga, kan? Bisikan. Baru ni tuan-tuan, saya diberi kesempatan untuk bertazkirah dengan golongan maknya Pondan. Itu saya cerita dah kuliah subuh dekat Masjid Abdullah Fahim, saja nak cerita kat sini. Kok tuan-tuan tak pi ke apa ke, ini cerita kali pertama. Kalau pi kali kedua, alhamdulillah. Sebenarnya golongan maknya ni ada yang sekelompoknya yang telah, orang kata apa, insaf dan nak kembali kepada fitrah. Kita tak boleh celah. Dakwah kena hikmah. Kita kena tarik mereka kembali ke pangkal jalan dengan penuh hikmah. Kalau kita celah, sampai bila kita nak mencela? Walaupun hadis Nabi SAW menceritakan bahawa golongan lelaki yang menyerupai perempuan ini dilaknat. Tetapi kita sebagai seorang da'i kena seru mad'u kelompok tersebut untuk kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah, ada yang insaf dengan pelbagai cara. Saya teringin nak buat kajian, apakah orang kata apa, turning point yang menyebabkan mereka berubah. Dalam duk berceramah, bertazkirah tu, di hujung itu ada sesi Q&A. Salah seorang tu dia bertanya, dia angkat tangan, bukan bertanya sangat pun, dia menceritakan kisah dia. Dia kata, doktor, saya baru bercerai 2 bulan. Pernah satu ketika memang saya terlibat dalam dunia transgender ini, maknya ini, tetapi entah macam mana mai satu perasaan hidayah
berubahlah. Jadi dia ambil keputusan untuk berkahwin. Alhamdulillah, dia berkahwin. Dia berkahwin. Dalam setahun begitu, dia kata mai satu bisikan-bisikan yang menyatakan pada dia, pada perasaan dia, duk mai kata kat dia, hang silap ni kahwin. Oh, dia mai macam tu. Hak tadi hak jenis ketuk tu. Hak ni hak mai jenis perasaan, duk membisikkan pada diri dia, hang silap ni kahwin. Entah macam mana, sebab iman kita ni kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bertambah sebab amalan kita, berkurang sebab kita leka dan alpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya dia ambil keputusan menceraikan isteri dia. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Dia turun mahkamah, dia turun mahkamah. Isteri dia kata, abang, kita rujuklah bang. Isteri dia sayang kat dia lagi dan kata, saya terima abang seadanya. Tengok betapa perlunya kita menjaga iman, menjaga amal supaya kita tak goyah. Iman kita kurang, amal kita kurang, senang bisikan itu masuk dan kadang-kadang kita terpedaya dan kita mengikut. Kita doakan mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada dia, kekuatan kepada dia untuk mempertahankan iman dan seterusnya rujuk kepada isteri dia kembali. Naya kan, kalau kena kat anak kita kahwin setahun cerai kan, macam mana perasaan mak ayah, mak mentua dan sebagainya. Jadi ibrah daripada apa yang saya ceritakan ini, pertamanya ialah barangkali kita tak cukup amalan untuk menghindarkan diri kita daripada bisikan, gangguan, tipu daya syaitan. Jadi bila kita baca ayat ni yang menyebut tentang fadilat, cukuplah baginya daripada orang kata apa, terselamat daripada gangguan keburukan syaitan. Kita kena yakin sungguh-sungguh ni. Dia diduga begitu dan tak mustahil suatu hari nanti Allah timpakan kita kepada satu musibah, kesusahan dan sebagainya. Kita dah tengok merata, kadang-kadang orang tu jatuh perniagaan dia, dia putus asa sampai dia rasa putus rahmat daripada Allah, menyalahkan Allah dan sebagainya. Kita mungkin tak sampai ke tahap tu, tapi kita dah lihat ada segelintir manusia yang dia putus asa sungguh. Dia lupa bahawa rahmat Allah itu cukup besar. Kenapa? Kerana bisikan-bisikan yang duk mai kat dia kata begini, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Akhirnya dia terpedaya. Sebab itu amalan 2 ayat ini cukup besar. Terselamat daripada segala keburukan, terselamat daripada godaan syaitan dan sebagainya. Saya ada tanya dia juga, macam mana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat soalan questionnaire terus kat dia. Tanya antara skala 1 sampai 10 tu paling baik lah, macam mana anda describe diri anda, hubungan anda dengan Tuhan. Dia habaq terus terang dia kata 4 tu. Makna kata 4 ni gagal. Kalau 5 boleh gagah lagi atas urat, 6, 7, 8, 9, 10 terbaiklah. Tapi 4 gagal. Nak ceritanya, benda-benda begini boleh berlaku kepada diri kita, dan boleh berlaku kepada anak kita, boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, jikalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caca merebah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menjejaskan iman kita dan seterusnya kita ni rapuh sangat dan mudah untuk kita ditipu daya oleh syaitan.
Itulah yang berlaku. Ibrah yang kita boleh ambil, mana kata kita sentiasa menjaga amalan dan iman kita, sentiasa menjaga amalan dan iman kita, dan memerhatikan bagaimanakah iman dan juga amal ahli keluarga kita. Sebab kita bimbang sesuatu maksiat yang dah larut dalam diri anak kita, para remaja dan belia kita, bila dah dia larut sangat dalam sebati dalam jiwa dia, dia susah nak berubah. Sebab golongan yang terjebak di dalam dunia penyelewengan, penyimpangan seksual ini, dia bukan main lahir-lahir jadi tak. Dia jadi ketika mana mereka menganjak ke peringkat umur remaja. Hak yang kes tadi umur, saya tanya juga umur berapa? Dia kata umur 15 tahun, Form 3, terjebak dengan kawan-kawan bi'ah yang sebegitu, dan akhirnya larut sampai umur 20-an, 30-an. Benda tu dia macam satu perasaan seronok dan sukar untuk dia kembali ke pangkal jalan. Jadi tugas kita, mak ayah, tugas kita sebagai anggota masyarakat yang sedar, kena perhati apa yang berlaku dalam masyarakat, komuniti kita, kejiranan kita. Jangan kita biar. Apa yang berlaku ni sepatutnya menjadi satu teladan kepada kita untuk kita mencegahnya dari awal. Tinggal lagi maksiat dah larut dan sebagainya, suka perkara-perkara yang begitu, berubah pun kadang-kadang bila tak dibawa di channel pada jalan yang sepatutnya, hubungan dekatkan diri dengan Allah tu tak berapa nak dekat, akhirnya dia boleh kembali. Sebab itu juga antara satu amalan Nabi SAW, setiap hari Nabi beristighfar. Fi kulli yaum tu, pada setiap hari tu, 100 marrah, 100 kali istighfar. Nabi maksum, tapi Nabi beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada satu riwayat yang lain disebut 70 kali. Tak lama pun 70 kali, 100 kali, tapi kena istiqamah, istighfar 100 kali, memohon keampunan Allah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama membagikan taubat ini kepada dua. Taubat orang awam ni, dia bertaubat daripada dosa dan maksiat zahir yang dia buat. Kita hadut baik, bukan baiklah, maknanya kita hadut main surau masjid ni, kadang-kadang ada juga kesalahan yang kita dituntut untuk kita bertaubat dan beristighfar, iaitu taubat orang alim. Orang alim pun kena bertaubat, sebab orang alim ni dia tahu, tapi kadang-kadang dia tak buat, dia leka dan alpa untuk buat. Jadi bertaubat daripada kealpaan, kelekaan dan kelalaian. Itu kita duk main dengar, bukan tak tahu pun hari ni beritahu, esok tak, hari ni malam ni mungkin buat, esok lupa nak buat, seminggu lupa nak buat. Kita kena banyakkan istighfar supaya kita mampu buat. Dan sebab itu kita baca satu doa yang selalu kita baca, kita minta pertolongan Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mana kata kita ni kena ada jiwa hamba, bukan kita rasa kita boleh buat ibadat ni kerana kita tak, tetapi kerana inayah, rahmat, pertolongan Allah, kita mampu main masjid, main surau, main dengar tazkirah. Alhamdulillah, Allah bawa, Allah lorongkan kita kan, untuk kita mengingatinya, untuk kita mensyukuri nikmatnya, untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang soleh. Seterusnya tak habis lagi tadi tu kan, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kafatahu, yang seterusnya yang keenam, telah menolak keduanya ayat tersebut daripada keburukan manusia dan jin. Masya Allah, cukup besar ayat ni kan? Jangan tinggal tiap-tiap malam kan? Lepas isyak kalau boleh, imam bawa dalam zikir ba'da solat,
kita pun sendiri sebelum tidur baca ayat tersebut. Dan yang ketujuhnya telah cukup baginya untuk mendapatkan kebaikan daripada keduanya. Masya Allah, kan ayat ini hafal-hafal dah, tinggal lagi nak baca setiap malam. Itu di antara amalan yang dibuat oleh Nabi SAW yang boleh kita cuba laksanakan. Boleh baca surah Al-Mulk, lagi cantik kan, lagi cantik lah, nak mengingatkan kita dan menyelamatkan kita, menegah kita daripada azab alam barzakh nanti. Setiap sesuatu yang diceritakan tentang azab pedih alam barzakh, alam akhirat dan sebagainya, hakikatnya Nabi SAW telah membawa amalan-amalan untuk kita melakukannya. Alhamdulillah, part 1 selesai, kupasan tentang amalan. Banyaklah sebenarnya amalan, tetapi nak bagi sikit tapi kita ingat dan kita buat. Bagi banyak pun nanti takut tak tahu yang mana nak buat. Malam ni bagi satu saja, iaitu membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah setiap malam. Kita ulang balik satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatahu." Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah setiap malam, maka cukuplah baginya. Tadi kita dah hurai dah, cukuplah baginya tu, Masya Allah. Tinggal lagi untuk kita nak mengamalkannya. Part yang kedua tentang adab-adab bersahabat. Adab-adab bersahabat. Tuan-tuan, kita duk baca kitab Bidayatul Hidayah, awak langkau jauh sangat ni. Dia dekat ujung-ujung tu, adab bersahabat. Yang tu jawi ke rumi? Jawi. Tuan-tuan tengok dekat isi kandungannya, ada adab bersahabat. Kalau saya muka surat 159, rumi, jawi tu tak tahu. Pasal apa saya nak baca yang ini? Ada satu posting masuk dalam Facebook dan saya rasa, bukan posting masuk dalam Facebook, posting tu masuk dalam WhatsApp dan saya rasa macam elok diketengahkan. Sebab apa? Kita baru sahaja habis musim pilihan raya. Bukan nak cerita pasal politik nah, jangan salah faham. Tetapi disebabkan pilihan raya tu kadang-kadang mewujudkan satu keadaan yang tak harmoni dalam kejiranan, dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Dan penting untuk kita mengharmonikan kembali dan melihat kembali betapa pentingnya nilai persahabatan itu lebih besar daripada apa yang duk kita bertelagah dan sebagainya. Jadi Imam Al-Ghazali menggariskan 23 adab. Kita ada kawan karib, kawan baik. Macam mana adab kita dengan kawan baik kita? Pertama, Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, seseorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya. 23 ni, panjang ni, tapi kita huraikan ringkas. Pertama, mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada hajat dirinya. Nak ikutkan dari sudut nafkah harta benda ni, kita utamakan ahli keluarga dan kerabat terdekat. Tetapi hak itu pun kita dah settle dan ada lebih. Dan kita ada sahabat karib dan kita tahu sahabat karib kita amat memerlukan bantuan dari sudut kebendaan. Pada ketika itu kita bantu apa yang boleh. Kadang-kadang kita ada sahabat yang kena stroke kan, masuk dah medical board dan sebagainya. Kita tahu dia susah. Maka pada ketika ini kita bantulah apa yang kita lebih tu, kita bantu. Dan ini adalah adab bagi seorang sahabat.
kita merasai kesusahan dia dan kita bantu daripada sudut kebendaan. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Bantuan kita itu pula, dah tahu dia sahabat kita dan kita tahu dia susah, kita jangan tunggu sehingga dia main minta tolong. Tuan-tuan, kita kalau kita duduk tempat dia pun kita segan tak? Betul tak? Kita ni susah sangat-sangat nak beli beras pun tak ada. Jangan sampai Nizam boleh tak nak pinjam RM50 nak beli beras? Jangan sampai macam tu. Dia sahabat kita. Jangan sampai, kalau boleh dia keluar dulu. Kita bersegera untuk beli beras, bagi dekat dia. Walaupun dia tak minta, walaupun kita agak-agak, tapi kita tahu kesusahannya, kita pergi bagi. Itu adab bersahabat. Benar tak kita buat kat kawan kita macam tu? Yang ketiganya, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Menyembunyikan rahsia sahabatnya. Ada rahsia-rahsia hidup dia, kan, hak kita tahu, dan kalau kita dedahkan mungkin boleh mengaibkan dia. Kita sesekali tahu rahsia dia, kita kena sembunyi, tak boleh nak cerita kat orang. Ataupun dia kata, misal ni aku ada rahsia, aku nak cerita kat hang je. Kita peganglah rahsia tu, amanah rahsia tu. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Tadi rahsia, kalau kita tahu dia ada aib, kena jaga aib dia, jangan duk cerita kat orang. Jangan duk cerita dekat orang. Dalam satu hadis sahih kan, Nabi sebut, man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup keaiban seseorang muslim, Allah akan tutup keaiban dia di dunia dan hari akhirat. Tok Sah dok kata lah, kita ni perfect, masing-masing ada rahsia, kan, ada aib yang tertentu. Jadi jangan sampai kita dedah aib orang, nanti Allah dedah aib kita, barulah kita tengadah. Masya Allah, kan? Sebab itu antara adab kita dengan sahabat, jangan mendedahkan keaiban dia, walaupun kita tahu. Kena sembunyi keaiban kita. Kalau Allah dedah di dunia pun kita malu, di hari akhirat apatah lagi, kan? So salah satu petua dia, jangan sesekali dedah keaiban orang. Tapi dalam dunia politik macam mana pula? Masya Allah, kan? Dia nak pergi tu kan? Tak boleh sebenarnya cakap politik ni, tapi kita nasihatlah kepada orang politik ni, jangan sampai orang kata apa, hilang kawalan adab dan sebagainya. Hak ini ni kita nak kena didik golongan-golongan ahli politik ini. Orang kata apa, tengok baliklah dari sudut adab bercakap, adab berceramah dan sebagainya. Jaga-jaga. Apa sahaja yang nak dikupas, apa sahaja yang nak dinyatakan, biarlah perkara itu benar, berfakta dan sebagainya, kan? Kalau tak, kita bimbang keharmonian masyarakat kita akan terjejas. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Kita duk pergi semang-semang tang lain, kita dengar orang lain duk kata kat sahabat kita. Dan pada ketika ini Imam Ghazali kata, jangan kita bawa berita itu dekat kawan kita. Kalau kita bawa agak-agak, dia terasa tak? Dia susah hati tak? Terasa susah hati. Jadi biar kita senyap. Pertamanya kita kena tabayun dululah, yang dia cerita tu betul ke tak betul. Tapi kalau betul pun, adabnya jangan kita bawa kepada kawan kita, takut dia susah hati dan sebagainya. Seterusnya, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Kalau puji tak apa, kan? Tapi kalau kita tahu kawan kita ni jenis kembang,
kan. Lebih-lebih jangan takut dia riak dan sebagainya kan. Hak tu pun kita senyap, tapi hak benda baik, alhamdulillah aku dengar hang gini bagus kan, hang suka bantu orang, alhamdulillah kan. Aku tengok hang ni orang cakap cikgu terbaik ni kan, tak berkira buat kerja, dia pun gembira dan sebagainya. Itu boleh dibolehkan, tapi kena tengok keadaan lah, jangan sampai benda tu mendatangkan mudarat balik pada dia kan, dia tiba perasaan riak dan sebagainya. Hang tahu tak apa kan, kita baru puji sikit kan, dia kata hang tahu tak apa, itu tak syok, itu tak syok. Yang ketujuh, mendengar dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Waktu kita bersembang kadang-kadang kita suka nak mencelah kan. Adabnya ialah kita dengar dulu dia berhenti, agak-agak kita tahu dia nak berhenti, baru kita bercakap. Itu seelok-eloknya adab berbicara, bercakap-cakap dengan kawan. Yang ke-8, meninggalkan berbantah dengan sahabat. Berbantah, bertelagah, berkelahi, itu adab yang ke-8. Yang ke-9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Betul tak? Kita ni kadang-kadang kawan kamcing kat sekolah kan, ada gelaran-gelaran yang tertentu. Kalau dia suka tak apa, panggil bila apa pun, hak dia suka tu. Kadang-kadang hak dia tak suka, hak tu kita nak panggil kita kan. Sahabat saya pelik tengok orang panggil kadang ni, pisah ni rakam ni. Saya cakap mungkin dia orang panggil kat dia Timun. Timun. Tersedak dah. Tapi lah ni orang tak panggil dah kot kan. Seorang dah jadi seorang usahawan yang berjaya dan sebagainya. Saya pun ada panggil kat dia Timun, saya pun tak tahu, tak ada nak tanya. Tapi kalau dia suka tak apalah. Kalau dia tak suka, kita dah melanggar adab kita bersahabat. Betul tak? Kan kita tak suka orang panggil kita dengan gelaran yang tak baik. Yang ke-10, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Puji ni orang kata apa, puji dengan penuh ikhlas lah, bukan sampai puji ni kita nak orang kata apa nak jack. Itu tak kena, bukan adab dia tu. Kita puji dia, alhamdulillah aku tengok hang ni bagus kan. Dia pun okey sahaja kan. Yang ke-11, berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya kan, kena ucap terima kasih. Yang ke-12, mencegah orang lain apabila ia mahu mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Tahu sahabat karib kan, orang lain nak mengumpat dia, kata dia bukan macam tu, aku tahulah aku kawan dengan dia lama, hang salah sebenarnya. Itu tugas kita sebagai seorang sahabat setia, sahabat karib. Macam kita bela diri kita tu, itu baru sahabat kan. Yang ke-13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Jangan orang kata apa, keluar perkataan-perkataan yang menyakiti hati dia. Nasihat elok. Kalau kita lihat, memang kita sebagai seorang sahabat pun kena tegur. Kalau sahabat kita melakukan kemungkaran ataupun lari menyimpang sikit, kita kena tegur dengan cara yang terbaik, dengan hikmah. Yang ke-14, memaafkan dari kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Jadi sebenarnya sikap memaafkan seorang sahabat itu sebenarnya lebih baik daripada kita menaruh perasaan marah, dendam yang tak berkesudahan. Kita maafkan orang ni tak rugi apa-apa sebenarnya, malah akan mendatangkan ketenangan kembali kepada diri kita. Itu terlebih baik sebenarnya. Dan orang yang suka memaafkan ni, orang suka kan? Dia jenis tak orang tak simpan lama-lama, tak apa kan, dia maafkan. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Kita ada sahabat karib, pernah tak kita buat macam ni? Dalam doa kita sebut nama dia. Katakan Cikgu Effendi bersahabat baik dengan sahabat kita kan, sahabat kita ni sebut nama, ya Allah, ya Tuhanku, Kau berilah rezeki kepada Cikgu Effendi, sebut nama tu kan.
Abang Jamal pula doa dekat Abang Talib, ya Allah, kau berilah rezeki kepada Abang Talib sahabatku. Sebut nama Abang Talib. Tak tahulah kita pernah buat ke tak kan. Tapi kalau kita bersendirian, dia tak tahu pun. Dan hakikatnya apa, kita doa sungguh-sungguh kepada sahabat kita, saudara kita yang lain, hakikatnya malaikat mendoakan kita benda yang sama. Jadi tak perlu sangat keakuan tu. Doa untuk diri sendiri, doa untuk diri sendiri sahaja. Sebenarnya kita mendoakan sahabat kita dengan penuh keikhlasan. Sebab biasanya ikhlas tu demai bila kita mendoakan kepada orang lain kan? Tapi jaranglah nak mai, sebab masalah ikhlas ni payah nak buat. Tapi kalau kita mampu mendoakan orang lain, insya-Allah malaikat akan mendoakan kita benda yang sama kita doakan kepada sahabat kita. Seterusnya perkara yang ke-16, apa adab sebagai seorang sahabat? Mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah kematian sahabatnya. Kadang kita bersahabat dengan dia, dia tak ada, habis takat tu saja. Kita lupa bahawa dia ada lagi keluarga, mak ayah dia, perlu perhatian dia. Kita dulu ada seorang sahabat, kita tahu dia piawai daripada kita, dan kita tahu mak ayah dia pun dah berumur. Sepatutnya kita pergi tanya khabar kan, tengok. Ini adab sebagai seorang sahabat. Mungkin kita tak buat, lepas ni kita tengok. Imam Ghazali nasihat kita ni kan, untuk kita melihat ahli keluarganya macam mana. Yang seterusnya, jangan suka memberatkan sahabat dengan bebanan dan tanggungjawab, bahkan hendaklah ia meringankan darinya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya kan. Kita ringankan beban dia kan. Yang ke-18, menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Yang ke-19, menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar, maka dengan itu barulah kecintaan itu dia anggap benar. Dalam arti kata, kita tak hipokrit, kita tak berpura-pura, kita bersahabat dengannya dengan penuh keikhlasan. Kita suka dia, kita orang kata apa, kasih kepada dia, memang kasih yang sungguh-sungguh. Yang ke-20, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Yang ke-21, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Hak ni kita duk nampak memang orang duk buat kan. Kadang-kadang kita nampak penuh dah sahabat, mai kita cuba bangun bagi kan. Hak ni adab. Ni adab ada, kita nampak orang Melayu kadang-kadang duk buat macam tu. Itu adab sebenarnya. Yang ke-22, hendaklah ia bangkit mengantar sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar dari rumah. Ini pun saya duk perhati, tengok orang Melayu dia memang macam tu kan. Kalau jiran ke ataupun tetamu ataupun sahabat main rumah kan, dia nak balik tu kita hantar sampai ke muka pintu kan, sampai babai lah kan. Dia pusing kereta, dia angkat tangan, kita pun angkat tangan, dia tak nampak kita, kita pun tak nampak dia, baru kita masuk. Ini ada. Hak ni kita duk buat, alhamdulillah kan. Ada tak kita jenis yang kata hantar takat kita duduk dalam rumah je, balik nak kerja kan. Hak tu tak ada lagi. Hak ni orang Melayu bagus kan, ini orang Melayu bagus. Dia hantar sampai ke muka pintu. Okey ya. Kalau kata jenis kita jenis duduk dalam rumah, dia keluar balik macam tu saja, teruk sangat kan, teruk sangat, memalukan diri sendiri. Yang ke-23, yang terakhir, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga selesai dari percakapan, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Kadang-kadang kita, kawan kita tak suka habis, kita masuk kan. Tenang dia cakap habis baru kita masuk kan. Ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia suka orang lain bermuamalah dengannya kan. Maka sesiapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya masih tidak ikhlas dan masih mempunyai anasir munafik, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan juga di hari akhirat.
maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan dia sebagai sahabat karib. Cuba checklist tengok kita buat tak 23 ni. Kalau kita buat, alhamdulillah. Tapi ada benda yang tak kita buat, kita cuba perbaiki diri kita. Jangan sampai kita tergolong dalam orang yang berpura-pura bersahabat tapi sebenarnya dia tak ikhlas pun, kan? Dia pun berpura-pura dia tak ikhlas. Jadi kita nak kita ikhlas dalam bersahabat. Alhamdulillah, saya dengar azan itu, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita, daya dan kekuatan daripada Allah untuk kita mengamalkan apa yang disebut tadi, 2 ayat daripada surah Al-Baqarah kita baca setiap malam, dan kita cuba menjaga adab-adab 23 adab kita bersahabat ini mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.